Okey, baiklah. Kali ini kita akan lihat bagaimana nak buat analisa harian menggunakan Google Sheet sahaja. Jadi kalau kita lihat pada data ni, kita nak buat apa tu? Nak tambah row, contoh add one row kat bawah ni. Dia tak boleh. Kita tak boleh nak buat formula sum apa semua disebabkan oleh kita gunakan array formula. Okay, jadi contoh yang saya buat macam ni, nak buat sum lah untuk hari tu. Dia tak akan jadi. Okay, dia tak akan jadi disebabkan oleh kita guna array formula. Jadi sekiranya cikgu gunakan array formula ni, apa yang alternatif lain yang kita boleh buat adalah yang pertamanya kita copy dulu. Okay, analisa ni kita copy. Maafkan saya, bukan copy tapi duplicate. Okay, kita duplicate dia punya sheet ni. Klik duplicate. Okay, sekarang apa yang kita nak buat adalah kita buang je ni. Kita buang sahaja semua nama-nama ni. Okay, delete rows. Okay, kemudian barulah kita add row. Okay, contoh yang satu. Okay, jadi sekarang kita boleh buat keseluruhan. Okay, dekat sheet baru ni menggunakan formula sum equals to sum. Okay, buka bracket. Pergi balik pada sheet analisa. Okay, kemudian select. Select data daripada bawah sehingga daripada atas hingga bawah lah. Saya buat daripada bawah hingga atas ni. Hingga ke atas. Okay, dia mula dekat F3 kan. Jadi sobah sikit sini. Saya tak nampak F3. F3 hingga F317. Analisa je. Dan saya tutup kurungan. Okay, and then click enter. Okay, jadi dah pun dapat. Jadi, okay. Jadi 141 ni sebabkan oleh format. Format dekat sini adalah tarikh. Jadi cikgu just tukar saja format. Format number, pergi buat number saja. Okey, dia dah jadi berapa ni? 15. Okey, maksudnya dah ada 15 orang. Okey, ada titik perpuluhan ni. Ni je, cikgu klik pada decrease decimal places. Okey, 15. Okey, dah pun 15. Kita boleh tarik ni untuk hari-hari yang seterusnya. Tapi pastikan samalah. Sama dengan sheet analisa ni. Okey. Okay, dah pun jadi untuk 15 saya bulan 5 ada 15. 16 saya bulan 15 Jun ada 15 orang, 16 Jun ada 21 orang. Okey, dan satu lagi sekiranya cikgu nak buat ikut kelas, okey, amethyst apa semua ni, cikgu nak buat ikut kelas, cikgu tambah aja. Contoh saya tambah 2 row. Okey, saya ambil 2 kelas saja dulu, amethyst. Sekejap, saya ambil kelas yang ada data lah sebab kalau kelas tak ada data ni tak nampak. Okey. Ambil kelas ni citrine dengan emerald. Okey, citrine. Saya copy paste je ni. Jadi dekat sini dekat tan. Okey. Saya copy je nama ni, cikgu boleh type sendirilah, saya malas. Jadi saya copy je. Okey, jadi saya ambil kelas tingkatan 4 citrine dan tingkatan 5 emerald. Jadi saya nak kira untuk kelas ini sahaja. Jadi untuk macam ni kita kena ada sedikit tambahan formula lah. Okey, kita akan gunakan formula sum if equals sama dengan sum if, okey, dengan S. Sum range adalah daripada F3 sehingga F3 sehingga ke sampai bawah. Okey, F317. Okey, kemudian kita komakan dia. Komakan dia sekali lagi. Kriteria range 1 adalah tingkatan. Jadi kita ambil yang D. D3 sehingga ke D317. Benda yang sama je. D3 hingga D317 untuk tingkatan. Koma. Dan kita ambil tingkatan dekat sini. Dekat analisa ni. Copy of analisa ni. Klik pada tingkatan. Koma. Kemudian kelas. Kita ambil kelas pula. Pergi balik ke analisa. Yang kelas adalah E. Jadi benda yang sama. Daripada E3 sehingga E317. Benda yang sama saja. Koma. Kemudian balik semula pada copy of analisa. Dan ambil nama kelas. Okey. Tutup kurungan dan tekan enter. Jadi suggested autofill ni biar dulu. Okey. Jadi automatic dekat ni dia akan kira budak daripada tingkatan 4 citrine sahaja. Kalau misalnya nama kelas cikgu dah letak dah 4 citrine macam tu, tak perlulah 2 kali argument macam ni. Sini saya ada 2 argument kan. Satunya tingkatan, satunya kelas. Kalau ada satu je tak perlulah sampai 2 argument. Satu argument sahaja dah pun cukup.
Okey, jadi untuk kita drag ni, kita perlu yang pertamanya kunci dahulu formula. Yang pertama sekali kita nak kunci dekat analisa ni, dekat sum range ni. Sebab sum range ni dia akan berubah daripada 15, 16. Okey, sum range ni daripada 3 hingga 317 dia tak berubah. Yang akan berubah ni F, G, H. Jadi kita kunci F, kita kunci 3 hingga 317 dengan tambahkan simbol $. Okey. Manakala untuk analisa ni dia tak berubah. Dia memang daripada D3, D317 sahaja. Jadi yang ni klik saja pada button F4, dia akan kunci terus. Yang ni pun sama, klik F4 dia akan kunci terus. Okey. Manakala untuk D4 dan E4 ni, D dan E dia tak akan berubah, cuma 4, 5 tu dia akan berubah. Jadi kita kunci huruf saja D ni. Kita letak je simbol $. Okey, yang ni pun sama, letak simbol $. Okey, dah klik enter. Okey, sekarang barulah kita boleh drag. Okey, drag bawah atas apa semua. Contoh tengok dah pun dapat 16/6 8 orang. Okey, kita buat eksperimen sikit. Kita tengok kelas lain. Kita tengok contoh kelas hari ni yang ramai masuk tingkatan 3 amethyst. Okey, cuba kita type kat sini. T3 kalau saya tak pandai je. Okey, macam ni je. Saya copy paste je. Tengok kalau kita drag ke bawah, drag ke tepi. Okey, dah pun dapat. Okey, dah pun dapat. Jadi itulah caranya kita nak buat analisa. Kita nak tahu jumlah mengikut kelas. Yang kat depan ni nak delete boleh. Bila dah siap ni cikgu boleh delete, tak ada masalah lah. Okey, kita boleh je. Contoh saya delete kat sini, delete kolom B and C. Okey, yang ni kita buat sendirilah. Cikgu buat sendiri nanti banyak-banyak. Dan bolehlah cantikkan dia apa semua. Okey, jadi itu cara untuk mudah buat analisa mengikut kelas. Nak lihat jumlah kehadiran harian. Yang ni jumlah. Yang atas kali ni jumlah. Jumlah semua. Okey, contohnya. Okey, cikgu boleh cuba. Dan jangan lupa rename yang ni pada jum harian contohnya. Okey, itu saja.